Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Nanti Tuan Imam, Tuan Masjid, Tuan Guru, Ustaz, Ustazah, Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita menunaikan sembahyang Isya berjamaah, diikuti dengan sembahyang sunat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadah buat ibadah 1000 rakaat. Siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadah buat ibadah 1000 rakaat. Siapa di kalangan kita ni tuan-tuan malam ni yang larat nak buat 1000 rakaat, tolong angkat tangan tuan-tuan. Saya nak pungai dengan mikrofon ni tuan-tuan. Tak larat tuan-tuan, ni yang 8.20 pun bergaduh tuan-tuan. Ni terawih ni 8.20 bergaduh tuan-tuan. Satu geng nak buat 20, satu geng nak buat 8 tuan-tuan. Malu dengan orang Medan tuan-tuan. No, mereka duk main dam tuan-tuan, mereka duk mengumpat kat kita. Dia kata semalam nak tahu masjid tu bergaduh satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Kita sedang, dia kata 8 pun tak buat, 20 pun tak buat. Tapi saat-saat dia haji, saat-saat dia haji. Malu tuan-tuan, beda. Tetapi di malam ni tuan-tuan, siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadah buat ibadah 1000 rakaat. Memang tak mampu untuk kita nak buat 1000 rakaat. Yang larat ni tuan-tuan selalu kita sebut tuan-tuan seorang saja yang larat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki dia. Kita bengkak juga tuan-tuan, bengkak perut tuan-tuan. Sampai bini teguk lah tuan-tuan, lagi 5 minit maghrib nak habis tuan-tuan tu.
dia baru buka bulung tuan-tuan. Lagi 5 minit nak habis. Bini tegur bang no maghrib lagi 5 minit nak habis. Dia baru buka bulung tuan-tuan. Tanya pula cendol lagi tuan-tuan. Tu satu dapat tuan-tuan mai sembahyang tarawih, orang rokok sebut subhanallahil azim, tapi dia rokok tuan-tuan keluar cendol tuan-tuan. Dia makan semua tuan-tuan. Tetapi malam ni tuan-tuan Nabi sebut siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab 2 rakaat orang alim Nabi sebut lebih baik ahli abid buat ibadat seumur hidup dia. Orang alim ni baru 2 rakaat buat amalan nak banding dengan ahli abid yang siang malam dia beribadat kepada Allah, sedangkan ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadatnya tak betul tuan-tuan. Sebab ibadatnya tak betul. Itu kita main malam ni pada masa sama kita buat benda-benda yang sunat tarawih, diikuti pula dengan kita duduk dalam majlismu. Sekurang-kurangnya dalam majlismu yang diatur oleh surau ataupun masjid ni tuan-tuan, dapat sama-sama kita memahami kekurangan kelemahan kita dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang tak mampu untuk kita nak buat banyak-banyak tuan-tuan. Cuma kita ambil ni kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Ramadan ni buat yang sunat macam kita buat yang fardu. Buat yang fardu ditingkat menjadi 70 kali fardu tuan-tuan. Jadi kita ambil kesempatan tuan-tuan yang kita sebut ni. Maksudnya lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Pernah satu ketika tuan-tuan, seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah sembahyang senyap-senyap belakang Nabi. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah tuan-tuan. Sembahyang sunat Nabi tuan-tuan, rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni tuan-tuan nak tahu surah yang terpanjang sekali surah Baqarah lah, 286 ayat. Kita tu imam Baqarah enggak tuan-tuan, tapi satu muka tu 2 rakaat. Tu pun kita rasa, oh lama tu imam baca surah apa malam ni panjang sangat ni. Tak puas hati tu, kita tahan tu imam di belakang tuan-tuan, balik je lagi. Dia tahan tu imam, tanya tu imam nak tanya tu imam ni, tadi tu imam baca surah apa tu imam panjang sangat. Tu imam kata baca surah Al-Baqarah. Oh Baqarah panjang tu imam. Baqarah tu apa tu imam? Tu imam kata Baqarah tu lembu. Oh surah lembu panjang dia kata. Agak-agak tu imam Malaysia tu imam nak baca surah apa tu imam? Tu imam kata kita tukarlah, kita baca surah Al-Fil. Al-Fil tu apa tu imam? Tu imam kata Al-Fil tu gajah dia kata. Dia kata tak main, dia kata surah lembu pun panjang, surah gajah lagi panjang tuan-tuan. Surah gajah pendek tuan-tuan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama tuan-tuan puan-puan Nabi baca surah Al-Baqarah. Terdetik ni hati sahabat Nabi ni, dia kata agak-agak Rasulullah ni 100 ayat Rasulullah rokok ke. Rupa-rupanya tuan-tuan 286 ayat belum rokok lagi tuan-tuan. Sambung pula dengan surah An-Nisa, sambung pula dengan surah Al-Imran. Lebih kurang dekat 6 juzuk Rasulullah sembahyang tuan-tuan rakaat pertama tuan-tuan. Lebih kurang dekat 6 juzuk tuan-tuan. Kita tuan-tuan kalau macam ni dan tuan-tuan saya malam ni malam pertama dan malam terakhir tuan-tuan. Lepas ni taubat lahum tak payah tuan-tuan. Tetapi ni malam ni yang kita main ni bagi sebut siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat tuan-tuan. Kalaulah orang tahu malam ni tuan-tuan, nescaya tuan-tuan dalam kolah luar tu pun ada orang tuan-tuan. Kalaulah orang tahu kelebihan macam ni tuan-tuan, nescaya dalam Shilin ni pun pernah orang tuan-tuan. Tapi sebab benda ni benda yang sama ayat, benda-benda yang baik, benda yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kita di akhirat besok. Jadi kesempatan ni tuan-tuan, kita ambil kesempatan tuan-tuan. Di mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata kun aliman, jadi orang alim. Nabi
Nabi suruh kita jadi orang alim, orang yang mengetahui, tuan-tuan, supaya apa? Dengan kealiman kita, dengan pengetahuan kita, supaya amalan-amalan yang kita buat ni menepati kehendak di mana yang Nabi ajar. Kita kadang-kadang tentang kita tengok orang buat sembahyang, buat ibadat, tuan-tuan, kadang-kadang pun tambah-tambah hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat tengok ada semua pakai seluar jin, tak salah pakai seluar jin, tuan-tuan. Kadang-kadang masa duduk tahiyat, tuan-tuan, bungkok pun nampak, tuan-tuan. Sembahyang dia pun tak sah, tuan-tuan. Hak jenis ni, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura." Kami tujukan perbicaraan di antara apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang bertemangan. Kita tak sangka amalan yang kita buat selama ni, tuan-tuan, Allah terima. Rupa-rupanya, tuan-tuan, esok kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti umpama debu yang bertemangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, tuan-tuan, masjid dah susun dah, tuan-tuan. Tiap-tiap malam ada kuliah, tuan-tuan. Saya pun dah kuliah sini hampir ingat 3-4 tahun dah, untuk lama, tuan-tuan. Tapi kuliah saya, tuan-tuan, ramai lagi pada ni, tuan-tuan, sampai kelong, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan main bahaya, tuan-tuan. Lebih ramai daripada ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan, lepas raya ni tuan-tuan main, tuan-tuan. Lebih ramai daripada ni, tuan-tuan. Jadi hendaklah masa Jumaat kita sama-sama kita nak duduk dalam majlis hemok, supaya apa? Supaya amalan-amalan yang kita buat ni Allah terima. Supaya amalan-amalan, sebab atas dunia ni tempat untuk kita nak kena buat. Apabila kita nak kena buat, tuan-tuan, mesti kita nak kena tahu tujuan kita. Allah lahirkan kita atas dunia ni sebagai apa? Sebagai seorang hamba, untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu Taala. Tujuan kita main atas dunia ni untuk beribadat kepada Allah Taala. Di akhirat besok untuk balasan kita. Tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, 3 benda akan ikut ke mayat ke kubur. 3 benda ni akan ikut, tapi 2 akan balik, 1 yang akan bersama kita, iaitu ni amalan-amalan yang kita buat ni, inilah yang akan bersama kita di akhirat besok. Yang lain tinggal, tuan-tuan, ketika tengok orang usung mayat, tuan-tuan, kereta dia ikut, BMW dia ikut ke kubur, tuan-tuan, Mercedes-Benz dia pun ikut, Alphard dia pun ikut, tuan-tuan. Tapi dia pun tak naik, tuan-tuan, dia pun naik bermayak, tuan-tuan. Tu bermayak setengah-setengah kampung, tuan-tuan, dia pun usung, tuan-tuan, tak naik kereta, tuan-tuan. Keluarga dia ikut ke kubur, tuan-tuan. Tok Imam tanya mana anak dia. Tu anak dia 2-3 orang. Mai lekat-lekat, mai tolong pijak bagi apa-apa. Tolong pijak bagi apa-apa, gitu, tuan-tuan. Kalau nak toyak pun, tuan-tuan, masa mana? Ketika Tok Imam kapan tu? Ketika Tok Imam nak tutup muka tu, ketika itulah anak isteri dia toyak sat. Tok Imam kata, mai lekat-lekat nak tutup muka dah ni. Ketika itulah isteri dia toyak. Kalau bini dia 4, isteri dia akan toyak. Isteri dia kata, abang janji dulu sehidup semati, tak biar abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang ni? Tok Imam kata, saya dah. Ingat, bukan sini cerita, tuan-tuan. Ini cerita di Ledek, no. Ledek kan, tuan-tuan, lagi bukan sini. Tinggal, tuan-tuan, tak bawa, tuan-tuan. Tetapi yang nak bersama kita sampai bila-bila ialah amalan-amalan kita tu. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim." Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah janji, kata janji Allah, janji yang tak dimungkiri oleh Allah. Allah akan kotakkan janjinya kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal. Mesti 2, orang yang beriman dan orang yang beramal. Bukan beriman saja, tuan-tuan. Ramai orang yang beriman, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan, ramai yang beriman. Pergi tanya orang duk minum arak. Tanya dia, "Bang, saya nak tanya abang ni, abang nak masuk syurga kan neraka?" Tanya dia. Tanya dia ni, "Abang, saya nak tanya abang ni, nak masuk syurga kan neraka?" Confirm dia akan kata, "Syurga lah Ustaz. Ustaz ni bodoh ke? Syurga, tuan-tuan." Dia pun tak mau masuk neraka, tuan-tuan.
Tuan-tuan pernah dengar dalam lagu Elikat dulu-dulu ni, ku nantimu di pintu syurga. Dia pun nak masuk syurga, tuan-tuan. Semua nak masuk syurga, tuan-tuan, tetapi tidak buat amalan syurga. Kita nak masuk ni, kita nak masuk syurga yang Allah sebut dalam surah Yasin. Tak silap saya ayat 55 ke 56 ayat ni. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ashabal jannati al-yawma fi sulin fakihun hum wa azwahum fi zilalin alal araiki muttaqiyun. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan, bukan sibuk buat kerja, tuan-tuan. Kerja atas dunia, tuan-tuan, di akhirat besok sibuk menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sampai duduk berbaring di atas pelamin. Oi, dengar macam baru nikah, tuan-tuan. Lama tak nampak masjid. Nikah Ustaz 4 bulan tak nampak dia masjid, tuan-tuan, baru nikah. Tapi Allah sebut mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sampai duduk berbaring di atas pelamin. Seronok dah dengar, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Yang bidadari yang disebut umurnya 17 tahun. Bayangkan, tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan, kita balik rumah kita, bini kita jadi 17, tuan-tuan. Agak-agak, tuan-tuan, subuh-subuh ada orang, tuan-tuan. Tak ada orang yang dekat tu Ipang 2-3 orang. Tak payah, tuan-tuan, sebab bini jadi 17, tuan-tuan. Bayangkan dulu ni kita baru kahwin. Baru kahwin, tuan-tuan, bawa bini kot taman, tuan-tuan. Bini dia peluk, tuan-tuan, sampai suami duduk tangga, tuan-tuan. Dia peluk. Tu baru kahwin dah tu. Sampai suami buat motor macam tu, tuan-tuan, nak buat motor membayar siapa? Suami peluk sampai duduk tangga, tuan-tuan. 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, tuan-tuan. Bini pegang usia, tuan-tuan, tak mau peluk dah. Kadang-kadang naik bukit, bini dia kedebung jatuh pun dia tak sedar, tuan. Abang, mampu bihang. Bihang tak kuat. Maksudnya apa? Tak seronok, tapi syurga hari ini seronok, esok lagi seronok, tuan-tuan. Hari ini sedar, esok lagi sedar. Hari ini cantik, esok lagi cantik. Orang perempuan Ustaz mana? Ustaz, orang perempuan ada bidadari, orang lelaki tak ada, orang perempuan tak ada. Kan bidadara, ini ingat kita saja nak bidadari. Orang perempuan pun nak bidadara. Orang perempuan akan jadi ketua bidadari. Ketua NJP mana Ustaz, tuan-tuan? Kalau ketua wanita atas dunia, jauh, tuan-tuan. Kita jadi ketua bidadari, tuan-tuan. Ustaz, contoh nak tanya, Ustaz, kalau suami saya 4, Ustaz, mana suami saya dalam syurga? Macam mana suami kamu 4? Contoh, Ustaz, saya kahwin, Ustaz, suami saya mati, yang pertama. Saya kahwin lagi, Ustaz, suami saya mati lagi, yang kedua, Ustaz. Saya kahwin lagi, Ustaz, suami saya mati lagi, yang ketiga. Saya mau kahwin yang keempat, Ustaz, saya pula mati, Ustaz. Mana suami saya dalam syurga? Suami yang taat perintah Allah. Kalau 4-4 tu taat perintah Allah, 4-4 tu lah akan jadi suami kita. Allah dah tarik dah sifat asal dia, tak ada seronok, tuan-tuan. Jadi nak dapat keseronokan tu atas dunia ni, mesti kita kena buat amal. Macam mana selalu kita dengar tiap-tiap hari Jumaat tu imam akan baca surah Alif Lam Mim saja. Tak silap saya ayat yang ke-12. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar tu, kata Allah, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat dosa besar di akhirat besok akan tunduk malu di hadapan Allah. Dia kata apa? Rabbana absarna, ya Allah, kami dah lihat dah, ya Allah, kami dah dengar dah, ya Allah, farji'na, kembalilah kami, ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal saleh, inna muqinun, kami dah yakin dah, ya Allah. Ketika tu dah lambat, tuan-tuan, offer, ya Allah, offer, tuan-tuan, dah terlambat dah, tuan-tuan. Macam surat sampai ke rumah kita, tuan-tuan, surat daripada istana, kita tak buka, tuan-tuan. Kita balik, tuan-tuan, kita tak buka surat daripada istana. Lepas tarikh tempohnya kita pun buka. Tarikh habis dah. Tu
sedangkan keluar tu kata, tuan diminta hadir ke istana untuk terima ganjaran sebanyak 500 tuan-tuan. Menyesal dah tuan-tuan? Oh, menyesal. Kita pun pergi mengadak ajar tuanku, pantik yang itu lalai tuanku. Tarikh dah habis dah tuanku. Macam mana boleh ambil dah 500 ni? Pajak kata tak boleh lah, dah habis tarikh, lupuk dah. Sama juga ni, Allah bagi kita satu surat Al-Quran tu kita tak buka tuan-tuan. Apabila malaikat mencabut nyawa kita tuan-tuan, ketika tu dah habis dah, lupuk dah tarikh. Tak boleh nak kita nak balik untuk kita nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kesempatan ni tuan-tuan, kita ambil kesempatan tuan-tuan. Sebenar bulan yang baik, malam ni bulan malam yang baik pula tuan-tuan. Kita ambil kesempatan ni untuk sama-sama kita muhasabah diri ni. Apa yang kita buat ni tuan-tuan, pada hakikatnya untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malam ni kita bagi seorang 1000 pun, Allah tak akan kata, oi malam ni aku untung. Sebab apa? Orang Taman Sejahtera bagi seorang 1000, aku kaya. Kata Allah, dah tuan-tuan, Allah daripada azali lagi kaya tuan-tuan. Hak kita buat ni pada hakikatnya itulah hak buat kita yang kita akan dapat di akhirat besok, di mana Allah sebut dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat di akhirat besok tuan-tuan. Begitu juga siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan dilihat di akhirat besok tuan-tuan. Jadi kesempatan yang rekat tuan-tuan. Tazkirah ni tak ada lama-lama tuan-tuan, juga lama ni tuan-tuan. Nak tahu lama tak lama tuan-tuan? Kita boleh tahu tuan-tuan tengok muka saya, tengok muka jam, tengok muka pintu. Dia kata, Ustaz tak watirullah, dia kata. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kalau kita nak lama tuan-tuan, InsyaAllah daripada lepas daripada raya ni, kita tak main dah. Tengok jadual tu penuh untuk umai. Oi, sakan-sakan tuan-tuan. Sakan-sakan tuan-tuan, kita main lah. Dan dulu ni kita nak ngaji, kita pergi cari guru lah ni, guru ustaz-ustaz main di tempat kita. Kita ambil kesempatan. Bayangkan tuan-tuan, kalau sebulan tu 30 hari ada kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan ni tuan-tuan, ada 30 kitab tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau 30 ustaz main di tempat kita ni tuan-tuan, 30 kitab tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, alim ni tuan-tuan. Tak alim saja sangat tuan-tuan. 30 ustaz tuan-tuan, 30 kitab. Tak nampak kuliah subuh lagi tuan-tuan. Jadi kita ambil kesempatan ni tuan-tuan untuk kita main tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, lebih banyak daripada ni. Sebab apa, kuliah saya banyak tuan-tuan, sikit malam ni. Selalu sampai gelap kena buka pintu tu tuan-tuan. Ramai sangat. Jadi insyaAllah tuan-tuan nak tahu ramai tak ramai tuan-tuan main lepas daripada ayat kita nak esok ni, di mana Allah sebut dalam Quran, la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya lepas sebulan Ramadan kita duduk dalam majlismu, insyaAllah kita nak jadi orang yang bertakwa. Kita nak terus, atau maksudnya kita nak tahu amalan kita lepas Ramadan juga kita duduk dalam majlismu, insyaAllah. Saya ingat cukup dah kadang tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan tentang apa yang kita buat pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita tangguh tazkirah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah astaghfiruka nastaghfiruka aliyana wa imana wa anfusana wa amwalana wa amna kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Ya dafi'un bala ya Allah, ya dafi'un bala ya Rahman, ya dafi'un bala ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'i akhirah, syarri dunya wa syarri akhirah, wa min adwi minal ins wal jins wa minasy syaitan wal iblis wa ma yaduru fil hawa wa ma yanzilu minas sama wa ma yakhriju minal ardi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.